wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah lana qulubana fi talabil ilmi warzuqna ikhlasu fihi wal amalu bihi wan nashru bihi. Amin. Alhamdulillah, syukur dan puji dipanjatkan ke hadrat Allah Subhanahu wa taala. Dengan izin, ketentuan dan kasih sayangnya, dapatlah sama-sama kita bertemu pada malam yang berbahagia ini. Terima kasih saya ucapkan pada pihak Surau Ar-Rahmah Cempaka Puri Nilai, yang saya hormati Cik Nizam, Ustaz Kamil dan seluruh ahli jawatan kuasa surau, dan penduduk sekitar, muslimin muslimat, mudah-mudahan dirahmati Allah sekalian. Khabar semua? Alhamdulillah sihat, kan? Alhamdulillah, syukur pada Allah. Dan malam ni saya rasa amat betul lah dapat bertandang ke surau tuan-tuan ini buat kali yang kedua lah untuk ceramahnya. Sebelum ni kita bertemu bersempena dengan kuliah atau tazkirah tarawih Ramadan yang lepas. Dan insya-Allah pada kesempatan kali ini kita akan membincangkan satu tajuk yang mudah-mudahan ianya bermanfaat. Tajuknya ialah siapa sebenarnya hamba Allah. Tajuknya ialah siapa sebenarnya hamba Allah. Menjadi hamba Allah ini merupakan suatu kemuliaan. Menjadi hamba Allah ini merupakan suatu kemuliaan. Apa sebab? Sebab kalau kita lihat, bukan kita sahaja, malah orang-orang soleh termasuk Nabi-Nabi Allah, semua di kalangan mereka ini mengaku bahawa mereka itu adalah hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagai contoh, kalau kita lihat, ada di kalangan Nabi-Nabi Allah sendiri yang mereka sendiri mengaku bahawa mereka itu adalah hamba Allah. Nabi Isa alaihissalam, Allah rakamkan dalam Quran, kata beliau, qala inni abdullahi atanil kitab. Kata Nabi Isa, sesungguhnya aku ini hamba Allah yang diberikan kitab, yakni kitab Injil. Begitu juga Nabi Sulaiman alaihissalam juga mengaku bahawa beliau adalah hamba Allah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam disifatkan Allah sebagai hamba dalam Quran surah Isra, subhanallazi asra bi 'abdihi laila minal masjidil haram ilal masjidil aqsa, sampai habis. Allah Taala kata apa? Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya. Tak disebut Nabi Muhammad, tapi ia membawa maksud Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab apa kalimah hamba itu digunakan bagi melambangkan kemuliaan? Itulah hakikatnya. Sebab dalam dunia ini, kalimah hamba itu kalau tidak disandarkan pada Allah, disandarkan pada selain Allah, dia akan jadi hina. Saya ulang sekali lagi. Kalimah hamba kalau disandarkan selain daripada Allah, maka gelaran tu dia akan jadi terkutuk dan terhina. Selain daripada Allah. Contoh, hamba apa? Hamba bola. Buruk bunyi dia. Sampai dulu ada iklan, makan bola, tidur bola, apa lagi. Dia kalau suruh bangun pukul 3 pagi, mimpi lah, takkan bangun lah. Bola punya pasal, boleh. Hamba bola. Dan kalau kita kata pada dia pun, marah dia. Hamba bola. Mana ada hamba bola? Minat saja. Hamba lah tu. Sanggup berhabis duit, sanggup bersengkang mata demi bola. Bukan hamba ke tu? Itu saya kata, kalau selain Allah, bunyi dia akan bunyi hina sangat. Kalau hamba tu disandarkan pada selain Allah. Hamba perempuan sama, berhabis duit demi bertukar-tukar pasangan. Bulan tu bulan ni, bulan lepas perempuan lain, ni perempuan lain, pula perempuan lain. Tanya dia dah kahwin belum? Complicated. Orang married, divorce, single, dia tak complicated. Dia tak ada hubungan yang maintain, tu tak ada. Wartawan tanya macam mana status hubungan, no comment. Itu bila no comment. Naik mahkamah spek hitam, no comment. Siapa ni ustaz? Orang takkan lembu. Itu hamba wanita.
Apa lagi? Hamba fashion. Ada juga. Jenis mengikut perkembangan terkini. Terkini kalau patuh syariah tak apa. Pakai sampai tak serupa orang dah. Tak serupa orang. Tudunglah khusus. Dia banyak perempuan lah. Laki-laki dia tak berapa sangat. Adalah trend-trend rambut ke seluar tu, tapi tak ketara sangat berbanding perempuan. Perempuan kalau dia trend tu berubah nampak sangat. Tudung dia punya belik tu, saya tak tahu dah. Dia pusing, dia belik jadi kain kapan. Tu kalau buat kapas nama kain kapan dah tu. Belik semua jadi sejambak sini. Dada nampak. Ustaz pun tengok. Habis kau tunjuk. Itu tanda aku lelaki normal. Kalau tengok tu tak ada rasa, tu tak normal tu. Musim-musim ni banyak tak normal ni. Baik itu kadang kita tengok ada manusia hamba fashion. Brush tak ada masalah. Kerongsang, ada orang pakai kerongsang, bling-bling. Setakat sebiji dua tak apalah. Sampai 3-4 aperture. Brush tu kerongsang 1, 2, 3, stapler lagi atas. Lain macam ni. Hamba fashion. Melampau sangat. Atas bertutup, bawah terbuka sampai betis. Naik motor nampak betis selalu. Jadi kita ni ada orang dipanggil hamba fashion. Ada orang dipanggil hamba duit. Hamba duit. Hamba duit. Al-fulus dia panggil. Al-fulusu fid dunya wal mampusu fil akhirah. Ini bukan hadis ni. Ini ayat orang geram. Nah, dia kira duit apa semua fulus, dia feel fulus. Fulus tu pula dia tak peduli halal haram, balun sama, janji kenyang. Janji aku dapat. Tu Ini namanya hamba duit dan banyak lagi. Sebab itu saya katakan tadi di awal, hamba ini kalau disandarkan selain pada Allah, dia akan bunyi hina sangat. Sebab itu dalam hidup ini, kalimah hamba itu bila disandarkan pada Allah Subhanahu Wa Taala, itulah sebaik-baik, semulia-mulia makhluk. Kalau menurut pandangan Profesor Buya Hamka, ulama Nusantara terkenal, kata beliau dalam dunia ini manusia ini bermacam-macam watak dan ragam, kata beliau. Dia kata ada manusia dalam dunia ini hidupnya umpama seperti kambing, dia kata. Dia kata dalam dunia ni ada manusia hidup umpama kambing. Apa perangai kambing? Makan, minum, tidur, rehat, kahwin. That's all. Tu makan, minum, tidur, rehat, kahwin. Tuan-tuan, kita dalam hidup kalau dah buat perangai ni ya, kambing. Kambing, you know kambing? Makan, minum, tidur, rehat, kahwin. Ada kambing pergi surau. Kita pergi pasar, kambing pergi surau. Selisih dengan dia. Mana kambing? Mayang. Tak ada. Jadi yang tak datang surau ni kambing ke ustaz? Tidaklah begitu, tapi lebih kurang begitu. Kau tak faham juga tak tahu. Ni rakam ke apa ni? Suka hati lah. Kan? Jadi macam mana tuan-tuan? Semayang tak nak bayar zakat, tak nak suruh silaturahim, tak nak. Kau nak apa ni? Kambing kan? Makan, minum, tidur, rehat, kahwin. Yang dia fikirkan, janji perut aku kenyang, boleh tidur sudah. Kambing tuan-tuan, mana dia peduli halal haram, betul? Mana rumput, mana pokok dia nak telan, dia telan lah. Jadi dalam dunia ini kalau orang tak peduli halal haram, dia kata kalau kira halal haram bila nak kenyang, letih makan ya. Kambing. Mana ada kambing peduli halal haram? Mana dia ragu rumput mana kan? Nanti ni rumput ni tak ada halal jakim lah, tak ada mana. Kan? Dan kambing pun dia tidak ada falsafah dalam hidup dia. Orang panggil apa? Who I want to be. Dia nak jadi siapa? Tak ada. Ataupun dia nak jadi kambing yang lebih baik dari semalam. Tak ada. Bagi dia falsafah kambing, what I want to eat. Apa aku nak makan hari ini? Mana kenduri aku nak terekam hari ini? Tu je lah. Fikir penuhkan perut, tunggu hari meninggal. Atau kalau kambing, tunggu kena sembelih. Takkan kita macam tu. Kata Buya Hamka, jangan begitu. Takkan jadi seperti kambing. Ada manusia dalam dunia ini, kalau bukan sifat dia hamba Allah, sama seperti mana? Dia ini umpama seperti harimau, kata Buya Hamka. Ada manusia macam harimau. Apa perangai harimau? Sibuk merebut jawatan, sibuk mengejar jawatan. Dia kalau harimau ni tuan-tuan biasa tengok National Geographic ke rancangan binatang 550 ke apa tu.
Net GY apa nama cerita binatang. Saya ni tuan-tuan bukan apa, bukan tak mau tengok drama Melayu kita, kau tetap menyokong produk tempatan. Tak, habis keluar cerita pun merapu banyak. Suamiku sotong, abai iparku beruang, adikku kerengga, makku unta. Baik aku tengok binatang. Nah, cerita tak membina jiwa lah. Pengantin satu malam, semalam pengantin. Oh, tak tengok ya. Aku juga yang tengok. Aduh, salah tu. Jadi tuan-tuan nak bagi tahunya, rimau ni dia ada perangai dia. Dia kalau dia nak aim satu kawasan, maknanya dia nak bagi tahu ini kawasan aku punya, ni abang long ni. Apa dia buat? Dia akan kencing tempat tu, menandakan ni kawasan dia. Kata Buya Hamka, dalam manusia, dalam kalangan manusia ada seperti harimau sibuk merebut jawatan. Jawatan kalau dipegang oleh orang yang soleh, orang yang baik, ada sifat amanah pada dia, okey, tak ada masalah. Tapi masalahnya yang pegang tu orang yang sombong, yang memang nakkan mengkayakan, memenuhkan poket dan kroni. Jadi itu masalah. Belagak, sombong, macam-macam. Kawan-kawan saya duk cerita, kadang duk bekerja ni, bos macam-macam perangai. Bos macam-macam perangai. Tak tahu makin tinggi jawatan makin belagak dia semacam Belagak dia semacam. Ni cerita ni habis kat sini lah tuan-tuan. Habis sini pun masuk kamera dah. Makcik cleaner tu seorang. Makcik cleaner tu seorang. Dia, ialah, satu hari takdirnya, rezekinya dia dapat naik lift. Satu lift dengan satu orang Datuk Seri lah. Datuk Seri ni orang hebat di kementerian tu. Jadi dia pula dapat naik lift. Ya Allah, seronok tak terkira. Datuk tu biasanya dia duk lap frame tu. Frame duk lap semua. Hai, dapat naik satu lift, punya seronok, 7 keturunan. Duk cerita agak update Facebook kot. Dia punya seronok, tapi tingkat nak sampai tinggi lagi. Apa aku nak sembang dengan Datuk ni? Aduh, nak cerita apa, nak start dengan apa ni? Hai, orang Islam kan, bagi salam lah. Dia pun bagi salam. Assalamualaikum Datuk. Oh, punya seronok makcik cleaner ni. Datuk tu punya jawapan punya best ah. Hai, tak bunyi bunyi lembu lah. Apa hina sangat nak jawab salam makcik ni. Dia, saya tak faham lah pasal apa ada orang lagi tinggi jawatan cakap tak apa bunyi. Bunyi tak apa clear. Pang bagi sekali. Oh, cakap dengan mak macam tu lah. Hormatlah orang sikit. Tak tahu Ustaz kot dia ada ulcer kot. Mungkinlah. Ada satu orang kawan saya tu, dia ceramah di satu tempat lah, di satu pejabat ni. Yang bos tu tak dengar pun ceramah pun. Dia tak dengar, dia mari ujung tak nak makan baru sampai. Masa duduk di meja makan, kawan saya ni penceramah ni, dia sedap makan dengan tangan. Dia tak pakai sudu garpu. Dia nak makan dengan tangan. Dia kata kalau nasi lok macam ni sedap pakai tangan ni kan. Lepas tu urus dia tu kata okey Ustaz, kalau Ustaz nak pakai tangan okey je, sunnah. Bos tu dengar, apa sunnah? Ini bukan zaman padang pasir. Ini pakai garpu sudu lah. Tak payah nak basuh tangan dah. Jaga sikit kuman-kuman semua. Steady dia jawab macam tu. Dia bagi banyak golongan masuk air macam ni sekarang. Dan tinggi pun jawatan dia. Satu hal dah, kawan saya dah semacam dah lain macam tu, dah tak dengar ceramah, main time makan lah. Lepas tu pula dia panggil bos tu lah, dia panggil staff dia. Dia panggil staff dia. Tuan-tuan tahu tak, peti ais pun ada nama. Dia panggil staff dia. Tuan dia pun datang. Ya tuan, ada apa-apa? Ada apa kau tengok ni? Ni orang makan ke beruk makan ni? Ni orang makan ke beruk makan ni? Depan-depan semua orang ni. Tuan-tuan tahu orang kalau cakap macam tu depan semua orang, dia nak tunjuk apa? Dia nak tunjuk apa? Dia nak tunjuk dia punya power. Ni setempat aku, tak ada siapa boleh lawan aku. Depan-depan kawan saya jadi terkendon tau. Orang Kedah kata terkendon, dia terkecut. Lain macam straight dia cakap, ni orang makan ke beruk makan ni? Dah kalau beruk hantar ke zoo lama dah. Soalan dia tu, staff dia pun macam pening. Ni tanya ke Perli ke apa? Cakaplah terus terang. Ya, orang ke beruk makan. Tuan-tuan tahu apa masalah dia? Makanan tu apa masalah dia? Dibandingkan dengan makanan beruk pula. Ada satu tempat tu cakap, mungkin ikut Ustaz, makanan tu ada lalat kot. Cakap ada lalat tak ada masalah. Ada satu orang makcik tu jual nasi lemak, ada lalat. Orang komplain makcik, apa nasi lemak ada lalat? Makcik tu kata memanglah. Nasi lemak ayam RM1, lalat 20 sen.
Pula dah. Lepas tu kena tutup tu kedai makcik tu pun. Rupanya tuan-tuan tahu, ringkas cerita lah. Rupanya apa masalah dibandingkan dengan makanan buruk. Rupanya buah-buah yang dihidang tu tak dikupas. Buruk kan kupas sendiri. Awak ni cakap ni biarlah ada budi bahasa sikit cakap tu. Bagi kita tuan-tuan yang dengar, loh itu je pun. Kalau kita apa masalah buah tu berapa kek makan di rumah lah. Cakap depan orang gitu, sombong. Tu yang Buya Hamka kata, ada manusia macam rimau, nak tunjuk sangat dia punya power tu. Kau jangan belagak hebat sangat. Engkau tu dulu dilahirkan, nama diberikan, pandai diajarkan, mati dimandikan. Pernah nampak tak jenazah mandi sendiri? Tak apalah tuan-tuan, nampak sibuk lah saya mandi sendiri. Lari semua orang. Tok Adim lari. Tok Adim tak ada dah tanah kubur. Jangan belagak sangat. Lepas tu kau meninggal, orang bersyukur. Bagus, patut lama dah mati. Tak mati-mati, panjang pula umur, nyusah kau orang. Ada jenis macam ni. Atau Buya Hamka kata, kalau tidak seperti kambing, tidak seperti harimau, ada juga manusia yang bukan bersifat hamba Allah, perangainya umpama seperti ikan laga. Ikan laga ya, ikan laga yang duduk dalam botol tu. Sini orang nilai panggil apa? Ikan apa? Fighting fish. Apa? Fighting fish. Ikan laga tu lah, kembang tu ha. Apa makna orang yang serupa seperti ikan laga? Kata Buya Hamka, dalam dunia ini ada orang sibuk mengejar nama, pujian, pangkat, gelaran mahupun sanjungan. Atau bahasa Facebook hari ni mengejar like. Letak satu gambar, tak ada orang like. Kan? Tak ada orang like pun. Dia orang yang sibuk nak mengejar pujian ni, kenapa disamakan dengan ikan laga? Sebab apa? Sebab ikan laga ni kan sifat dia kan kembang, ekor dia tu kembang. Orang yang nak dipuji kan kembang. Loh, aku untunglah suami dah lah handsome, jawatan tinggi, kereta besar, rumah anak pandai. Kembang. Supaya ikan laga kan kembang. Tahniah lah abang, untunglah anak semua hebat. Kembang. Tapi dia kembang pun tak ke mana pun. Kembang ikan laga pun dalam botol tu tak boleh berenang ke mana pun. Serupa burung tu lah, burung pun yang kembang ekor tu. Burung merak kan, boleh terbang ke? Tak boleh terbang, kembang duk melaram situ, tak ke mana pun. Awak lah mati juga. Tengah orang kadang kalau majlis salutasi tu kan, nama dia tu kadang tak sebut title dia punya jawat. Dia punya panah merah muka. Terima kasih kepada yang berusaha, Encik Haji. Allah, Haji tak sebut pun, minta betul semula. Marah. Masa postmortem dia panggil semua, kenapa tak sebut? Semua senyap dalam hati. Aduh, geram aku. Elok sikit pada Fir'aun je ni. Marah orang jenis macam ni. Nakkan pujian dan sanjungan dalam hidup ni ramai. Maka tuan-tuan, sebab itu kata Buya Hamka, bagaimana yang dikatakan manusia yang sebenar-benarnya bersifat hamba Allah itu, apakah sifat maupun ciri-ciri dia? Malam ni insya-Allah saya nak kongsi dengan tuan-tuan. Tadi tu intro lah, mukadimah ni baru masuk tajuk ni. Aduh, menyesal, habis kambing kaum semua ikan laga keluar, baru nak keluar tajuk nanti. Kan? Dia tunggu kerap bagi ramai sikit baru masuk tajuk. Tuan-tuan semua, malam ini insya-Allah kita akan berkongsi dengan tuan-tuan semua, apakah ciri-ciri yang dikatakan sebagai ibadur rahman ataupun hamba Allah yang sejati itu, apakah sifat maupun ciri-cirinya. Rujukan saya malam ini adalah dalam Quran surah Furqan ayat 63 sampai ayat 76. Tuan-tuan boleh semak, boleh cek, boleh tengoklah. Surah Furqan ayat 63 hingga ayat 76, yang mana Allah Subhanahu wa taala ada menyebutkan kurang lebih ada 9 kesemuanya tanda-tanda hamba Allah yang baik, ciri maupun sifat hamba Allah yang baik, boleh kita jadikan sebagai tauladan bersama. Apakah di antara sifat maupun ciri-ciri hamba Allah yang baik itu? Kita bacakan yang pertama, surah Furqan ayat 63 sampai ayat yang ke, saya sebut apa tadi? 76 kurang lebih ya.
Yang pertama sekali, Allah Subhanahu wa taala berfirman, kata Allah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Kata Allah, dan hamba-hamba Allah yang penyayang itu ialah mereka yang berjalan di atas muka bumi dengan rendah hati, tawaduk, being humble, dare to be little, apa lagi? Dan apabila orang-orang jahil menyapa mereka, mereka membalas dengan kata-kata yang baik. Itu. Pertama sekali, sifat hamba Allah itu tawaduk, merendah diri, merendah hati. Ataupun dalam ayat yang lain Allah Ta'ala menyebutkan la tamshi fil ardi maraha, jangan kau berjalan di atas muka bumi ini dengan berlagak sombong. Jangan. Dalam dunia ini tuan-tuan, ramai orang dia boleh sombong dengan pelbagai jalan. Maka orang yang ada kelebihan ni kena berhati-hati sikit. Risiko orang yang ada banyak kelebihan dan nikmat ini ialah mudah nak sombong. Dia kalau tak ada apa, dia nak sombong apa? Ini yang banyak nak jadi sombong ni orang yang ada nikmat kurniaan anugerah. Barangkali anak dia hebat, suaranya merdu, hartanya banyak, keretanya canggih pada orang sikit, rumahnya besar sikit pada orang. Jadi dia ada sombong lah di situ tu, dia belagak sikit. Sebab itu Ka'ab al-Ahbar radhiyallahu anhu ada menyebutkan, untung umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Umat Nabi Muhammad ni untung dengan 3 perkara. Pertama sekali kata Ka'ab, umat Muhammad ini Allah Ta'ala jadikan umatnya umur pendek-pendek. Apa tujuan umur pendek atau apa hikmah umur pendek? Supaya dosa tak banyak. Dia kalau orang umur panjang sangat, bawa faedah tak apa. Kajian, sponsor, ni majlis kita malam ni, saya dipahamkan ada penyumbang-penyumbang. Doalah moga penyumbang ni semua direzekikan berkat hidupnya, menjadi anak-anaknya dilimpahi berkat hidupnya. Tak tahulah apa yang dia sponsor. Adalah tu ke durian tak musim, ayam goreng tu insya-Allah kot, tak tahulah. Kan, tapi kok mana sekalipun yang jenis-jenis macam ni baguslah menyumbang-menyumbang ke orang. Tapi kalau hidup tak tahu nak buat apa, baik meninggal. Cadangan saya lah, baik meninggal, apa menyusah ke orang. Aduh hai. Nabi pernah ditanya, ya Rasul, orang paling bagus siapa ya? Apa jawab Nabi? Man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Nabi kata orang paling bagus siapa? Orang yang umurnya panjang. Tengok Nabi kata umur panjang ni, Nabi kata orang baik ni. Nabi nanti dulu panjang yang macam mana? Umurnya panjang, dan sepanjang umurnya itu dia sentiasa mengisi dengan kebaikan. Artinya sepanjang dia hidup tu orang seronok. Dia jatuh sakit ke, orang dah siapalah nak, orang dah mikir dah siapalah boleh ganti tempat. Payah nak dapat 10 tahun sekali nak dapat orang macam dia ni. Itu tanda orang baik. Tapi kalau orang kata eloklah ya, patut awal sikit mati tu. Kan dia demam je pun orang dah syukur alhamdulillah. Tak adalah yang nak tukang fitnah batu api dalam kawasan kita ni. Nak nampak nak meninggal dah. Doktor kata dia akan kembali pulih. Pulih pula dah. Doktor cuba cek lagi sekali. Saya rasa banyak kuman tu. Patut mati saya rasa tu. Pula dia pula, kau siapa doktor sekarang ni? Jadi kata Ka'ab, untung umat Muhammad umur mana panjang-panjang sangat. Umat dulu-dulu dia punya umur ikut Nabi. Nabi Idris alaihi salam 843 tahun. Dia punya umat lebih kurang tu 800. Kan? Nabi Nuh alaihi salam ceramah saja 950 tahun. Ceramah saja. Dengan naik kapal lagi, banjir lagi, tu panjang 1000 tahun punya. Jadi kita ni Nabi kita kan 63 je. Jadi umat dia pun lebih kurang situ je lah, tak panjang sangat. Tapi okey tuan-tuan, tak panjang pun tak apa. Beratus tahun ni letih kerajaan bayar pencen. Tak bayar pencen lagi lama daripada servis. Awak servis tak lama, bayar pencen tak mati-mati lah. Jalan bengkok dah, tak mati lagi orang tua ni. Dengan ceramah pun bukan dengar dah. Mata kelipuk-kelipuk. Kan? Start bagi salam pejam dah. Bagi salam penutup baru celik balik. Dia kata habis dah. Habis. Dia kata kejap ustaz ceramah malam ni. Kejap. Dia yang bateri low. Tu yang pertama.
Macam tak cukup je 9 malam ni, ini saja pecah. Tengoklah kesempatan tuan-tuan, tak semestinya 9 tu kalau sempat. Yang keduanya ialah kata Ka'ab al-Ahbar, umat Muhammad ini beruntung kerana dijadikan mereka ini dalam keadaan tubuh badannya itu rendang-rendang, ataupun tubuh badannya itu kecil nak banding umat dulu-dulu. Habis Ustaz, umat dulu ni besar sangat ke? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, ahli syurga sebesar, setinggi atau saiz Nabi Adam punya saiz. Situna zira'an fis sama, 60 hasta tinggi. Berapa? Ada orang kata kurang lebih 9 tingkat bangunan. Tu Nabi Adam punya besar punya tinggi. Tuan-tuan bayanglah kalau umat Muhammad sebesar setinggi itu. Kalau time-time raya, tempah baju raya, kain berapa banyak pakai? Dia pula asnaf, bukan orang senang pun. Jenuh pergi berapa meter kain, dan berapa pinggan nasi dia makan. Tak pakai pinggan dah, saya ingat. Setara besar ni pun 2-3 pinggan. Dengan keripak orang pun habis. Dia balun habis. Surau bagi tahu dah, jangan ambil yang orang lah, ni banyak ni. Tak ada. Dia balun tu kecil tu. Setinggi besar Nabi Adam, aku tak tahulah besar mana pakai. Syukur pada Allah, tak besar sangat, taklah terlalu ni sangat, rendang-rendang kita ni. Yang ketiga katakan Allah jadikan umat Muhammad ini untung kerana yang ketiganya, kita ni umat yang du'afa, serba lemah. Habis Ustaz, umat dulu kuat. Umat dulu memang kuat sungguh. Habis piramid semua dia boleh bina tu, batu tan, bukan kilogram lagi dah. Sebiji batu-batu dia tu tan punya kiraan tu, berat tu, besar orang. Macam mana dia orang dulu angkat? Maknanya orang dulu sihat, kuat. Orang sekarang ni lemah-lemah, sakit-sakit banyak. Apa tujuan? Kata Ka'ab, supaya mereka tidak sombong. Dia kalau manusia ni hidup tak pernah sakit, dia senang nak sombong, sembang belagak. Tak payah sembang orang lain lah tuan-tuan. Kadang ada Pak Haji masjid kita pun ada perangai macam tu. Dia datang jalan kaki, oh Haji, mana motor, mana parking? Apa motor? Kaki Allah bagi, pahala banyak, hapus dosa, angkat darjat. Menyesal pula aku tegur. Apa rahsia Haji ni badan sihat, jalan kaki daripada rumah ni? Mak Jun, bangun pagi, mandi pagi, jangan pakai air panas, air sejuk-sejuk. Orang dulu kan pakai air perigi tu. Hang ni kuat. Amboi belagaknya, sikit pun tak terlintas di mulut. Alhamdulillah, haza min fadli rabbi. Ini semua kurniaan Tuhan. Bayar-bayar saya semua meninggal, duduk bawah dah semua. Saya Allah bagi hidup ni, syukur. Bahasa tawaduk sikit. Baru sihat sikit belagak tu tak setara tak mengutuk korun tu. Siang malam mengutuk korun. Awak kalau bagi harta macam korun, tak lagi teruk apa. Baru sihat belagak dah. Orang hidang nasi, tak makan, tak maaf, ini semua gemuk. Kutuk pula makanan. Jadi sombong lah manusia ni. Kawan saya ada seorang, dia bodybuilder, dia jenis six pack punya badan ni. Kita pun boleh six pack, tapi kena pakai krayon, kena lukis sendiri. Buatlah berapa ketui pun. Kawan saya ni memang dia jenis makan telur ayam kampung, ayam pun ayam organik punya ni, jenis dia jenis memang jaga. Dia memang ada grup dia, memang hari ni roti susu fresh punya tu. Oh ni memang jaga punya. Badan dia memang nampak macam mana, dia pakai jubah pun memang nampak ketul ni, memang smart. Kalau dia khutbah tu, cakap pasal jihad tu memang orang rasa sungguh. Jenis badan sekeping plywood jihad ni, orang tengok tak apa semangat ni, sekeping kau ni angin tiup melayang. Ini memang gaya dia cakap tu steady je. Sekali lama tak datang masjid. Pasal apa? Alah masuk buat demam denggi. Awak bayang badan gini, sembang pun suara dia besar. Tak tahu badan besar, suara je besar. Kali masuk buat, pasal apa? Nyamuk. Nyamuk gigit lah. Tuhan hantar nyamuk kecil lah. Insaf jalan macam ni selalu, tak ada bengkok. Kena denggi awak pun bengkok. Allah nak didik kita jangan sombong. Sebab itu kita dijadikan umat serba lemah.
Macam kita tuan-tuan yang 3 serangkai ke apa, dia ada sikit lah, dia bagi ada tu sakit tu, darah tak menentu ke apa, parah gula ni, Tuhan nak bagi ingat tu je. Engkau ni kalau lebih sangat kau sombong, bagi sikit lah, darah tu 200 sikit, atas 200, bawah berapa lagi, memang bagi pening lah kau ni, bagi ringat sikit, sombong sangat ni. Allah dia doa Allah gitu lah. Pertama, sifat ibadur rahman ataupun sifat hamba Allah, yang pertama tawaduk, merendah diri. Yang kedua sifat hamba Allah berdasarkan ayat yang kita bacakan tadi, iaitu beradab dengan orang yang biadab. Artinya kalau orang tu buat buruk perangai macam mana dengan kita pun, sebolehnya balas dengan cara yang baik. Ini yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Allah Taala, wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Kalau ada orang cari pasal, orang tu dah lah jahil, jenis tak sekolah punya orang, tak senonoh punya perangai, dia maki, dia hentam kau, dia kecam kau di Facebook, dalam grup WhatsApp semua, kau balaslah, kau reply lah dengan bahasa salama. Allah kata bahasa yang paling elok lah. Ataupun bahasa kita ni, kau diam je lah. Orang jenis macam tu kan, balas pun sama kan. Kalau kau nampak sama bodoh dengan dia pula, diam sudahlah. Macam tuan-tuan kan, ni contoh lah. Saya ingat tuan-tuan kena lebih teruk pada tu kot. Tuan-tuan lalu dekat simpang, tiba traffic light merah kita berhentilah kan. Kalau oren, tekan lagi. Tu tak tahu tu orang, bukan nilai lah. Banyak di Baghdad perangai macam tu, nilai tak ada. Masa hijau tu pun dah standby nak berhenti dah. Hijau standby berhenti. Jadi masa merah tuan-tuan berhenti. Jadi ada orang daripada simpang tengah laju, so dia laju-laju tu, dia boleh buka tingkap, dia jerit kat tuan-tuan, "Oi, anjing!" Dan kita pun tengok belakang, tak ada pula anjing. Rasa macam stepek kena kat kita, nampak gaya tu. Tuan-tuan kalau orang cakap tuan-tuan anjing, tuan-tuan nak balas apa? Nak balas apa? Setelah dengar ceramah ni, dia payah keluar ayat tu. Astaghfirullahalazim. Gitu kan? Ada tanda-tanda berkesan ceramah malam ni, astaghfirullahalazim, la ilaha illallah, anjing dia cakap. Allah. Itu bagus, ada kesan. Pasal manusia ini, kata Allahumma salli Al-Imam Ghazali kata apa? Manusia ini hebatnya pada apa yang dia balas. Beza kita dengan binatang dia punya balas dia itu cara binatang lah. Binatang, kalau kita contoh, tuan-tuan pergi kedai makan, kucing kan jenis suka duduk bawah meja. Kita tarik kerusi, kena ekor dia. Apa dia buat? Dia marah lah. Kau tak nampak aku kat bawah ni? Dan kita pun tak pernah jumpa kucing yang bila kita terpijak ekor dia, okey, tak apa-apa, tak nampak tak apa-apa. Dia sangka baik. Mana ada. Jadi kalau kita pun jenis melantun balik, serupa macam orang tu bagi, lebih kurang juga macam binatang-binatang tu pun. Dia tak ada button pause. Kalau remote tu dia ada, dia ni tension kot. Musim-musim kena buang kerja ni semua, tiba kata orang anjing, dah tak nampak ni orang anjing pula. Tak apa. Tu dia ada sifat, dia tenang sikit. Sebab itu kalau orang boleh kata begitu, tuan-tuan boleh tahan, boleh sabar, ini termasuk dalam kalangan hamba Allah. Tapi kalau orang tu kata tuan-tuan, "Oi, anjing!" Tuan-tuan kejar dia, kejar tak peduli lah. Padahal kita nak kanan, dia terus kiri pun kiri lah, merah tak merah, hentam habis, kejar belakang. Rumah kata tak payah lah bang, tak boleh, anak jantan, kau tak tahu aku keturunan Parameswara. Kau buka buku sejarah, aku ada susur galur, kau tahu tak? Aku tak boleh, aku pantang nenek moyang kata aku binatang. Padahal nak pergi cuti, nak pergi Port Dickson, pergi Teluk Kemang, pergi kelah dengan bihun kat belakang, dengan tikar bergoncang-goncang belakang. Anak kata, "Abah sudahlah, tak boleh." Korang semua diam. Zoom, dia dapat blok, buka tingkap, kau pun anjing juga. Tu saja. Kejar dekat 20 km, nak bagi tahu tu buang karen. Ada orang macam tu, dia tak boleh, dia mesti balas balik. Kalau begini tuan-tuan, minta maaf, tak termasuk dalam senarai hamba Allah. Orang mengutuk tuan-tuan boleh balas bahasa baik, itu bagus. Saya tuan-tuan saya tak tahulah, mungkin sama juga kot. Tapi kalau kami ustaz-ustaz ni habis cakap baik dah pun kena kami. Saya di Facebook pernah sekali tu ada satu orang tu, dia tak puas hati kot, entah apa saya cakap, dia
Dia terasa hati kot, dia balas kat saya, dia kata saya. Dia kata, ustaz, bahasa ustaz lagi lah, dia tak oi lagi lah. Dia kata, ustaz, maaf ustaz punya hidung macam babi ya. Oh, straight dia cakap, ustaz punya hidung macam babi, dia kata. Kita kan biasalah orang kalau cakap macam tu, kita pun teringin nak berkenalan. Kau ni siapa? Kau ni siapa? Tapi maklumlah, orang kita di Facebook ni kan jenis baling batu sorok tangan, jenis bukan nak jantan sangat. Tengok Facebook dia siapa dia? Penjejak badai, Bilal kesepian, Cipan kerinduan, Beruang taubat, apa lagi, Jebat derhaka. Lepas tu tengok muka beruk. Oh, beruk kutuk aku, tak apa. Kalau orang pendek umur kau. Jadi ada orang macam tu, apa nak buat? Kata hidung kita macam babi, dia kata la ilaha illallah, tak ada insurans tu. Tapi kita doa lah, ya Allah bagilah hidayah dia. Kok dia nak kata benda lain, kok terlepas ke apa, Allahu a'lam. Ingat tu yang kedua, orang buat jahat macam mana pun pada kita, sebaiknya balas dengan kebaikan. Kata orang, kalau orang baling najis pada kita, balas dengan bunga. Balas dengan bunga lah. Tapi orang kata kalau bagus, sekali dengan pasu sekali. Tak cukup bunga saja. Bagi bunga aja tak hidup lama, bagi pasu sekali. Bagi cara elok lah, jangan baling. Tak tahu tuan-tuan faham kot mana orang sini ni hebat. Itu yang kedua. Apakah lagi sifat hamba Allah ini? Yang seterusnya, iaitu Allah berfirman, walladzina yabituna lirabbihim sujjadan wa qiyama. Dan orang yang melalui malam hari dengan bersujud dan berdiri untuk Tuhan mereka. Itu yang ketiga. Sifat hamba Allah yang ketiga ialah sering mendirikan solat malam, semayang malam, maupun qiyamul lail. Bercerita tentang qiyamul lail ni selalu dengar, akan tetapi jarang atau kurang kita nak buat. Saya ingat qiyamul lail ni, wallahu alam lah, ni boleh bincang lah peringkat surau ke macam mana kan. Bincang lah tuan-tuan, rancang-rancang lah dalam sebulan ke atau seminggu, tak tahulah, ikut pada available lah, kemampuan masing-masing boleh buat. Rancang lah, kalau boleh sebulan sekali kita dapat buat program munajat malam, qiyamul lail ke apa. Sedap tuan-tuan, sedap. Dapat aturkan acara malam tu, cerita tentang kelebihan orang qiyamul lail ni apa, dia dapat kisah-kisah orang soleh dulu apa kan. Lepas tu tahajud, taubat, hajat, rajin lagi, ada masa banyak esok cuti ke apa, buatlah solat sunat tasbih. Kalau tu nak tasbih kan banyak mana pun, 4 rakaat 300 kali tasbih. Itu yang ada yang tasbih tak bangun-bangun dah tu. Subhanallah. Lepas tu kalau jenis imam jenis dibaca dia tak ada lagu-lagu, tak apa. Kan, tapi kalau imam subhanallah walhamdulillah, setara yang berdiri kan 15, yang lain 10 10 10. Setara nak 15 tu, jenuh. Tu yang setengah tu dia tak sampai 300 lah. Dia tak sampai 300, setengah jalan lah. Balik lah, rumah tanya, balik dah bang. Aku rasa pahala aku dah cukup dah kot. Dia pahala banyak sangat tak boleh bagi pahala tu kat orang lain pula. Banyak lah, kau dah tak larat dah. Jenis orang tak biasa macam tu. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ni saya cerita ni buat semangat je lah tuan-tuan. Confirm jangan kata tuan-tuan dengan aku sekali tak mampu. Takkan mampu. Nabi pernah diceritakan dalam sejarah, Huzaifah Al-Yamani radhiyallahu an. Kita ni isyak bila? Lepas dah. Macam mana nak azan ke? Terus malah esok azan Nabi tuan-tuan, Huzaifah Al-Yamani ni, dia sebenarnya sahabat Nabi, jarang ikut Nabi semayang sunat malam. Tapi hukum untuk semayang jemaah untuk solat malam ni boleh tak boleh? Boleh. Cuma lebih digalakkan sendirian. Nak buat secara berjemaah boleh? Boleh. Hujahnya, Nabi pernah, sahabat ikut dan Nabi tidak larang. Kalau hukumnya tak boleh, lepas mayang ke, ataupun mungkin Nabi akan tegur, jangan ikut ni kali, ni semayang malam sendiri ya. Ada. Boleh. Cuma digalakkan buat sendiri-sendiri. Pasal kadang ada orang semayang sunat ni, ada orang dia nak lebih, ada orang dia nak ringkas-ringkas. Jadi Nabi, Huzaifah kata, aku jarang ikut, tapi sekali tu sajalah nak ikut. Kalau Sayyidina Anas bin Malik yang juga pernah ikut, dia kata, masa aku ikut tu, tengah mayang tu, aku rasa macam aku nak buat benda yang aku tak patut buat. Masa tengah ikut Nabi tu, sahabat tanya, kau nak buat apa? Aku rasa macam aku nak berhenti je, tak mampu ikut lah, panjang lah. Tuan-tuan jangan pandang rendah pula sahabat Nabi ni. Sayyidina Anas bin Malik tak larat ikut. Dengar cerita dulu.
Nabi rakaat pertama tau, ni cerita rakaat pertama. Mula-mula Nabi baca surah Al-Fatihah, itu rukun lah. Lepas baca surah Fatihah, Nabi baca surah Al-Baqarah. Baqarah tu sampai habis 3 juzuk. Tak bengkok kita. Baqarah tuan-tuan, pas Baqarah Ali Imran. Ali Imran tu sampai habis. Rukuk belum. Sambung pula An-Nisa. Total Nabi satu rakaat 669 ayat. Tu yang bengkak kaki tu. Kalau cakap inna ataina qul wallah tabat yada, bila nak bengkak? Inna ataina kal kausar, tengok. Oh tak bengkak lagi. Kerak makan udang bengkak ah. Gaul. Oh, Nabi semayang lama tuan-tuan. Itu yang dah dijamin syurga. Sembahyang bagaikan belum tentu syurga. Ini yang belum tentu syurga, bangun ke tidak? Ini muhasabah. Ini buat penguat semangat kita. Untuk permulaan, jangan buat banyak-banyak sekali. Oh, kalau macam tu aku nak puluh dah. Aku try tengok Baqarah, buka Quran yang meja komposer tu, buka sekali. Aku try tengok kok boleh jadi standing Nabi. Jangan macam tu. Malaikat terkejut. Biasa tidur, bangun malam ni. Entah kok ada malaikat duduk sembang sesama dia. Malam ni ya. Manalah tahu kan. Jadi kita buat pelan-pelan sikit-sikit. Paling mudah tuan-tuan, bangun awal sikit sebelum subuh, 2 rakaat sebelum azan subuh tu. Jadi 2 rakaat, tambah sikit lagi witir, cukup sikit. Betul lama tambah sikit-sikit. Kalau dapat buat program ramai-ramai, itu lagi bagus. Itu untuk dia ramai-ramai ni lagi semangat. Semayang seorang ni okey, tapi takut tak kena gaya, dia padam seorang-seorang. Sujud, bini tengok, lamanya abang sujud. Apa tidur? Leno dalam sujud, kerong dengkur dah. Cuma saya cadang kalau buat ni qiyamul ramai-ramai, panggil ustaznya. Faham tak? Maksudnya panggil ustaz yang memang dia tu mahir untuk qiyamul betul lah. Barangkali suaranya merdu, alunannya pun boleh. Dia kan ada suara dia. Jangan panggil ustaz kelakar, ketawa tengah malam. Panggil ustaz dia yang memang jenis. Kalau dia doa tu, kalau macam kami dulu di Kedah, ada satu ustaz ni memang famous lah. Dia pun memang, dia kata hikmah lah. Dia jadi jemputan ni. Dia kata tiap-tiap malam dia akan mulai. Tiap-tiap malam masjid tu panggil. Jadi syukur dah dapat rezeki doa tiap-tiap malam kan. Dia kalau dia doa, dia suara besar. Ya Allah. Dia ya Allah yang menangis dah. Tu tak sebut kubur, mak bapak, dosa, mana hak silam tu. Ya Allah. Habis menangis di belakang. Kena bawa tisu kalau dia memang menangis habis. Dia ada sebab sikit tu yang sedapnya itu kan. Bukan yang kengkah ni. Tapi susah juga. Kadang ada setengah bila kita dah buat menangis-menangis macam tu. Ada kawan saya seorang cerita di Kuantan. Dia buat macam tu lah. Allah, dosa kami ya Allah, adakah kami yang bom-bom gitu. Mari makcik di belakang. Ustaz ni menangis sungguh ke? La ilaha illallah. Jam. Memang jam. Makcik tu kena ban terus lepas tu. Apa masalah lah, la ilaha illallah. Orang beria-ria nak. Dia menangis ni. Kalau Imam Ghazali kata awal-awal memang kau kena buat-buat, bagi dia hadirkan. Tak tengah malam dengan duk bengong macam tu tiba nak menangis. Tak pasal kita. Paksa diri alir juga air mata tu. Salah makcik tu. Tapi kata hidup lagi. Dan ramai imam takut kalau berjumpa makcik tu. Tu yang kedua. Yang ketiga, dia bukan makcik bawang lah, dia makcik halia ke apa orang kata begitu. Tu yang ketiga ya. Kalau boleh usahakanlah cita-cita kita untuk bangun solat malam, kerana itu ciri-ciri hamba Allah. Tu yang ketiga. Yang keempat, Allah Subhanahu wa taala berfirman. Kata Allah Taala dalam Quran ayat ke-65. Walladzina yaquluna rabbana asrif 'anna 'azaba jahannam inna 'azabaha kana gharama. Kata Allah. Dan orang-orang yang berkata, wahai Tuhan kami, jauhkan kami daripada azab api neraka Jahannam. Sesungguhnya azab itu adalah kebinasaan yang kekal. Jadi poin yang berikutnya ialah sifat hamba Allah yang keempat, dia takut akan api neraka Allah Subhanahu wa taala. Dan ini pun patut digarisbawahkan kita bersama, iaitu neraka Jahannam ini adalah perkara yang janganlah dibuat main-main.
Kadang ada orang dia buat main-main. Dia kata, ustaz, kita dalam hidup ni biar kita buat jahat. Jahat tu kau punya jahat. Jahat dewa punya tahap ni, gaban punya jahat. Nanti apa pasal kau cakap begitu, nanti malaikat dia geram sangat, dia pusing kita macam lempar cakra tu. Dia nak lempar ke neraka, terlajak pergi syurga. Kau ingat malaikat tu lempar cakra atlet Olimpik ke apa? Main-main, jangan macam tu. Dia api neraka Jahannam ini panjanglah perbincangannya. Cuma apa yang boleh saya sebutkan, pernah dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi mengingatkan kita kelak nanti di hari akhirat akan datang 3 golongan. Yang mana golongan-golongan ini bawa amal-amal bagus, amal baik semuanya. Bukan amal biasa-biasa, amal baik-baik semuanya. Datang golongan pertama, Tuhan tanya, apa kau buat di dunia dulu? Kata dia, ya Allah, saya ni dulu di dunia berjihad di jalanmu, ya Allah. Kata Allah, kazibta, bohong. Kau berjuang bukan kerana aku. Engkau berjuang kerana inginkan famous. Orang catat nama engkau dalam buku-buku sejarah pejuang berani. Kau ni berhati kental, sanggup bermatian kerana begitu beginilah. Kau bukan ikhlas pun, bukan kerana aku. Ambil tempat di neraka. Dalam hadis Nabi menyebutkan orang tersebut diseret tau. Dia diseret. Kalau tuan-tuan baca dalam kebanyakan hadis-hadis berkait tentang azab, orang yang dilempar masuk neraka ni ada macam-macam keadaan. Ada yang dihantar ke neraka, dilempar ke neraka. Hantar, lempar itu boleh okey lagi lah. Ini kena seret ni. Ini penghinaan semua ni, kena seret muka ni. Bangkali di dunia dulu kau kan nakkan face, muka engkau terpapar di sana sini, muka engkau dulu kena seret masuk neraka. Mai golongan kedua, apa kau buat di dunia dulu? Oh, saya dulu Tuhan mengajar orang ilmu, Quran, ilmu segala macam. Tuhan kata kazibta, bohong. Kau mengajar tu kau nak tunjuk yang kau tu qari, mengajar Quran yang kau tu suara merdu, ni tarik urat lehim kembang semua. Kau nak tunjuk kau tu hebat lah, alim, banyak ilmu, ramai minat semua. Ambil tempat di neraka. Sama nasib, kena seret masuk neraka. Mari golongan ketiga, apa kau buat di dunia dulu? Oh, saya dulu ya Allah menyumbang, banyak bersedekah, infak, segala orang minta tolong sumbangan yang Palestin, Rohingya, Syria, semua saya bagi semua. Kata Allah, kazibta, bohong. Engkau bagi semua bukan kerana aku. Engkau nakkan pujian orang. Kalau cerita tu apa, kau bersedekah bukan kerana Allah, ni cikgu murni punya pasal. Cikgu murni. Anak yatim kau tak mau tolong, cikgu murni kau nak tolong, haji bakhil apa nama tu, bil lebay kedekut. Kau ambil tempat di neraka, habis kena seret masuk neraka. Jadi tuan-tuan, kalau kita imbas balik, ketiga-tiga golongan yang saya cerita tadi tu, amalnya soleh atau tidak? Amalnya soleh. Dan saya ingat tiga-tiga ni pun kadang kita pun tak mampu nak buat. Mampu jadi orang alim, tak mampu. Nak jadi orang yang penderma, memang orang yang bukan jenis sekali-sekala. Ini memang pantang tabung untuk, memang dia nak bagi. Tak mampu kita, berapa kali lena. Yang ketiga, nak jadi apa? Pejuang fisabilillah. Allah, pejuang fisabilillah. Ubat pun segenggam. Ubat cair darah, ubat itu nak berjuang Allah. Israel tengok tak apalah pakcik, balik dulu lah. Etikah di masjid lah pakcik. Kan, dengan bawa cangkul, bawa senduk, tak payahlah. Taklah rat nampak raya ni. Tak mampu. Itu pun mereka dilempar, diseret masuk neraka hanya kerana niat saja. Sebab itu tuan-tuan ingatlah, apa jua buat dalam hidup ni, betulkan niatlah masing-masing. Kalau dalam hadis yang lain, ni anak-anak muda pun ramai ni saya nak pesankan, tuan-tuan belajar ilmu agama, Nabi pesan tu, siapa belajar menuntut ilmu agama bukan kerana Allah, tak layak cium syurga. Kalau cium pun tak layak, masuk apatah lagi. Siapa belajar agama, dia tak sebut ilmu geografi, ilmu apa klinikal ke ilmu architecture, tak. Ilmu agama belajar bukan kerana Allah, tak layak cium syurga. Dia pasal belajar agama ni, dia senang untuk tidak ikhlas. Orang belajar agama ni kan, dia senang untuk tidak ikhlas berbanding ilmu-ilmu lain. Pasal apa tuan-tuan?
Pasal orang agama ini kebanyakannya itu menjadi tumpuan perhatian. Orang nak buat menantu, oh ustaz dah menikah dah, tak apalah, nombor 2 pun tak apa. Tengok ni, cerita ni pengalaman ni. Tapi sebab rakam kan, kita tak berani lah. Pasal kita kan golongan takwa, takut bini tua. Itu yang tak berani nak cerita tu. Tapi gitulah ujian cabarannya itu. Pasal apa? Belajar agama, oh saya nak jadi pencetus ummah, oh ini saya nak jadi pendakwah terkenal, Facebook juta-juta follower. Bukan kerana Allah, kau takkan cium bau syurga. Ingat, itu yang Allah Ta'ala sebut dalam Quran. Kau mesti takut pada api neraka, kau takut dilempar ke sana, maka itulah ciri hamba Allah. Itu yang keempat. Yang kelima Allah Ta'ala menyebutkan lagi dalam Quran, sifat hamba Allah itu lagi ialah innaha sa'at mustaqarran wa muqama. Sesungguhnya jahanam itu seburuk-buruk tempat menetap dan kediaman. Tadi kita dah cerita, walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina zalika qawama. Dan orang-orang yang membelanjakan harta mereka tidak berlebih-lebihan, tidak pula kikir dalam pembelanjaan itu, di tengah-tengah antara yang demikian. Ini pelajarannya apa? Sifat hamba Allah yang berikutnya, dia tidak membazir dan dia tidak pula kedekut, tak melebih dan tidak kurang. Ini ramai orang kita tengok melampau sangat membazir tu. Membazir ni melampau sangat, benda yang tak tahulah, barangkali sebab ni kot nakkan ikut trend semasa. Orang kata ukur baju badan sendiri, gaji tak berapa sangat, handphone nak canggih. Handphone canggih, kamera sampai 6. Data tak ada, pakai wifi mamak. Sampai mamak tu meluat dah. Datang minta air suam, pakai wifi sini. Telefon canggih. Apa lambang apa? Manggih lah, denah semua dah. Allah, nak menunjuk kata dia tu banyak duit sangat lah. Ambil gambar tak pernah muka betul lah, 360 semua, adjust, edit, flawless, kunyit muka. Jadi ini melampau, membazir. Dia membazir ni dia tak kira orang muda ya. Membazir ni sampai ke berumur sama. Lepas itu tuan-tuan tengok balik lah. Kalau ada hobi-hobi tuan-tuan yang membazir duit, tak payah lah tuan-tuan. Kalau hobi tu ada faedahnya, kawan-kawan kita geng biker, geng motor tu kan, dia walau dia minat, dia memang dia ada duit dan dia minat. Sambil duduk biker ke apa, dia persatuan dia kadang pergi bagi bantuan, sumbangan, sambil singgah lah Temerloh, singgah Patin dulu. Tapi dalam perjalanan pergi ke Tafiz, bagi sumbangan. Ada benda baik tu okey lah. Ini benda membazir, tak ada faedah ni masalah. Seorang pakcik tu, dia golongan B40 lah, kata tak apa tak, bukanlah golongan banyak duit sangat. Dia kata, masalah lah ustaz, kalau saya sendiri, saya duit saya boleh kontrol lah, tapi cucu lah saya dengan cucu saya kalah betul lah. Baru ni cucu saya nak beli tu kereta kontrol yang kita boleh duduk dalam tu. Tuan-tuan tahu kan, kereta kontrol yang kita boleh duduk dalam kereta tu lah. Orang lain lah kontrol, duduk dalam kereta tu. Cucu saya nak sebiji tu 5 ke 600 tu. Saya tanya dah, habis tu beli ke bang? Habis dah dia nak beli ke? Pergi surau, naik kereta tu. Beli juga. Awak tu orang susah, membazir. Ataupun kata Allah, sifat hamba Allah juga, kalau dia tak membazir, jangan kedekut sangat pula. Orang kedekut ni payah. Kedekut paling teruk sekali, pertama sekali, kedekut dengan ahli keluarga. Sebab itu tuan-tuan, kalau ikutkan dalam Quran, Allah Ta'ala sebut dalam surah An-Nisa ayat 36, tuan-tuan kalau ada duit, ada rezeki, pertama sekali tuan-tuan kena bagi duit itu pada siapa? Lil walidain, kedua ibu bapamu. Mak bapak dulu tau. Kadang sedih, saya tengok pergi rumah orang tua-tua ni, kadang kita pergi tengok, Allahu Akbar, pintu lekang, toilet berlubang, TV tu tutup pakai tepuk. Tuan-tuan faham tak? Dia tutup bukan pakai remote dah, kena hempuk. Pam tu. Lepas tu nak buka balik minggu depan, dia hidup balik tu. TI ikat pakai tali, pok gitu.
Punya pintu lekang la ilaha illallah. Sian, dalam hati kita mana anak-anak ni? Oh, anak-anak duduk rumah semua sedap-sedap, biar orang tua begini yang hidup. Tak boleh. Sedekah nombor satu mak bapak dulu. Kedua, lil aqrabin, kaum kerabat. Oh, dia tolong orang negara luar semua, tolong habis. Adik-beradik kaum kerabat sikit pun tak tolong. Pak saudara yang susah, sepupu yang kena buang kerja, apa tak tolong? Tuan-tuan pernah tak pergi bank cucuk duit? Lepas tu lepas cucuk duit, tuan-tuan keluar, ada orang duduk tunggu depan. Tak tahu apa dia cakap, tapi begitulah ayatnya. Pernah jumpa tak? Kita dalam hati sebenarnya kita bukanlah nak memandang rendah siapa-siapa. Kita hamba Allah semua sama ya. Tapi jauh dalam hati kita, mana adik-beradik engkau? Kalau adik-beradik sendiri tak tolong adik-beradik, siapa lagi nak tolong? Allah suruh tolong adik-beradik dulu. Adik-beradik dulu. Ada tak dalam kalangan adik-beradik kita, pak saudara, sepupu kita yang susah? Saya tak tolong. Itu nombor 2 selepas mak bapak. Baru wal yatama wal masakin dan sebagainya selepas daripada itu. Jangan kedekut dengan keluarga sendiri. Kata Imam Nawawi rahimahullah, tahap kedekut paling teruk juga adalah kedekut terhadap diri sendiri. Duit banyak tapi orang tengok rupa macam orang tak ada duit. Itu je lah baju dipakai kalau pergi semayang. Butang tak cukup, berlubang, diisap okok, naik motor, berlubang baju. Tak ada baju lain. Padahal ya Allah, pencen orang besar, jutawan sektor awam. Tapi semayang baju tu kan, dulu panggil apa, baju pagoda apa putih, ada zip. Dia buh telefon, cucu telefon, menyala lampu macam tromen. Lap. Dengan itulah dia bubuh dengan tembakau situ, semua selit itu. Supaya orang tak ada duit tu. Padahal pencen guru besar, pencen PTD orang banyak, orang pangkat besar lah. Pergi semayang lah begitu. Ni kedekut terhadap diri sendiri. Ada orang macam tu. Kereta macam baru lepas kena bom, side mirror pecah. Lah, saya cerita ni sungguh ada orang macam tu. Exhaust gantung, gegar. Kadang-kadang keluar katak situ, keluar. Tu kesian. Tu yang kadang-kadang polis trafik ni, dia nampak setengah-setengah kereta tu, dia lari. Pasal dia tahu kereta ni kalau berhenti ni mati. Kalau dah mati tak ada orang nak tolak, siapa tolak? Baik lari je kita. Daripada kena tolak kereta Pak Long ni, baik lari. Ada orang macam tu. Jadi janganlah kedekut sangat. Dengan surau kedekut, dengan beradik kedekut, diri sendiri kedekut. Baik meninggal lah macam ni, payah nak hidup lah. Baik harta bagi kat orang lain lah. Tu ya, anak-anak cucu suka, mati lagi bagus. Hidup tak merasa duit. Tu yang keenam. Yang ketujuh, sifat hamba Allah juga ialah dia tidak membunuh. Dia tidak membunuh. Membunuh dalam erti kata apa di sini? Walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar wa la yaqtuluna an-nafs. Orang yang tidak menyembah selain daripada Allah dan tidak membunuh jiwa yang diharamkan Allah kecuali dengan alasan yang benar. Artinya kalau nak bunuh dengan patuh syariat. Nak bunuh binatang sekalipun, haiwan ke apa, mesti dengan jalan sembelih. Tak boleh dengan jalan yang menyeksa, tak boleh. Kalau di barat dia panggil mechanical stunner, yang tembak tu, dia kan ada peluru macam lembu tu, mati ya. Tapi mati dia macam sakit, dia sakit kematian dia tu. Takut tengok mechanical stunner itu. Tidak, dalam Islam kita tak boleh macam tu. Kita mesti sembelihnya itu dengan cara yang paling yang terbaik. Kemudian apa lagi kata Allah? Saya ringkaskan tuan-tuan boleh tengok yang ayat berikutnya. Tidak membunuh. Termasuklah juga yang ke-8, menjauhi zina ataupun perkara-perkara yang boleh membawa kepada penzinaan. Wal'ayazubillah. Ni tuan-tuan hati-hatilah. Dunia akhir zaman ni macam-macam fitnah. Dunia bertemu balik dengan reunion alumni ni. Jumpa balik. Payah betul tuan-tuan. Dulu kita duk bimbang anak-anak muda yang duk bercinta apa, duk di hotel bajet apa ni kan.
Rupanya akhir-akhir ni menjadi kebimbangan kita tuan-tuan, masyarakat kita ialah apabila bersemaraknya budaya reunion, berjumpa balik kekasih lama, current masih ada tau. Jangan. Sebab itu tuan-tuan ni kalau jenis ada kekasih lama tu, kalau jumpa tu, bawa orang rumah sekali lah, senang, selamat iman tu. Jenis pergi seorang belagak bujang tu, masalah. Pandai dia hantar pergi rumah mak mentua. Rajin awak hantar rumah mak, duduklah sini, awak kan dah lama tak jumpa mak. Abang nak pergi mana? Adalah kawan-kawan sikit. Dah reunion dah tu. Dia jumpa balik. Masalah tuan-tuan. Dulu tak berapa handsome, tak berapa smart. Jak-jak jadi orang surau, jadi orang masjid ni dia ada segak sikit. Dulu misai jarang-jarang, jarak pokok getah misai dah. Tak handsome lah, memang tak handsome. Baik cukur buang lah, jarak lebat. Elok misai. Dengan smartnya, wangi. Jumpa pula ni apa ni, kekasih lama tu bini orang. Abang Din ke? Oh, saya. Tak berubah memang. Abang Din apa tu, tinggal di mana sekarang? Tinggal di mana? Tanya di Facebook tak balas pun. Tinggal di mana? Saya tinggal di hati awak. Jam. Tinggal di hati awak, jam. Cuma tak ada roti je. Jam habis. Dia memain kita pula, orang tanya duduk di mana hati kita pula. Itu betul lah. Kan? Abang Din dah kahwin ke? Belum sebenarnya. Tak pernah nampak pun gambar rumah, gambar anak-anak di Facebook, gambar seorang. Dah kahwin ke belum? Jawapannya semua ada pada awak. La ilaha illallah, tak menjawab juga. Ini masalah. Sebab itu, dan akhirnya sampai berlaku macam-macam. Sekarang ni kalau di mahkamah ada dipanggil kes khuluk, tebus talak. Tebus talak ni memang menyayat hati betul lah. Maknanya dia sanggup ceraikan isteri dia, maknanya untuk isteri tu jumpa dengan kasih lama balik. Yang kasih lama tu pun dah ada bini dah, masing-masing tinggalkan balik. Nganak 3-4 orang bersekolah tu, malulah keadaan ni tuan-tuan. Jumpa kekasih lama. Tuan-tuan dengar-dengar ceramah bolehlah geleng kepala, cuba jumpa sekali tengok, tak kuat iman payah. Bawa je lah anak tuan-tuan sekali majlis tu, biar kalut sikit. Baru nak menyembang dengan anak berak tukar pamper ni, biar dia kalut sikit, biar dia ada sibuk sikit. Ni tak sibuk ni, masalah smart gitu. Kepiah tak pakai dah, lipat simpan tu. Tak pandai dengan orang surau. Orang tanya ni pengerusi kan? Dah. Orang lain ikut muka serupa, bukan sini. Kan penceramah tak makan pula malam ni. Itu. Itu yang ke-8. Yang ke-9, berjaya saya malam ni. Tempat lain tak berjaya. Yang ke-9 iaitu orang yang bersifat hamba Allah. Yang ke-9-nya ialah dia menghindarkan, dia mengelakkan dirinya itu daripada terjebak dengan segala perkara yang sia-sia, ataupun perkara itu tidak membawa faedah kepada dia, maka dia tinggalkan. Dia panggil istilahnya lara. Apa makna lara? Lara ni pahala tidak, dosa tidak, tengah-tengah. Kata-kata ulama tasawuf, lara ini kalau tak kena gaya, dia boleh bawa kepada dosa. Tuan-tuan rajin duk tengok rancangan kelakar-kelakar di TV tu. Orang tanya, ustaz ni hukum dia macam mana? Ustaz tengok kelakar-kelakar ni macam mana? Dia kira haram ke macam mana ustaz? Kita kan gelak-gelak kan mematikan hati apa? Dia gitulah. Dia pahala pun tidak, dia dosa pun tidak. Gitulah, dia tengah-tengah. Tapi tak kena gaya, tengok rancangan, semayang pun dah, habis waktu dah, dosa, haram lah hukum dia. Tu je. Maka jangan terjebak sesekali dengan perkara yang melalaikan kita. Ini namanya sifat ataupun hamba Allah, yang mana kita berdoa pada Allah tuan-tuan, sebagaimana yang diserukan oleh orang-orang yang bila dia mati dalam keadaan mulia, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Wahai jiwa-jiwa yang tenang, Allah panggil dengan bahasa paling manja, kembalilah engkau kepada Allah dalam keadaan Allah redha pada engkau, dan engkau pun redha pada Allah Subhanahu wa taala. Dia orang kalau mati baik ni sebenarnya satu kemuliaan. Mati baik ni, dan boleh saya katakan juga orang yang mati-mati baik, mati mulia ini pilihan Allah sebenarnya, pilihan Allah. Pilihan Allah. Dalam satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi pernah bersabda, iza aradallahu bi'abdihi khairan ista'malah. Nabi kata kalau Allah Ta'ala sayang satu hamba, Allah akan memanfaatkan dia, Allah akan gunakan dia. Sahabat tak faham, Allah menggunakan hamba dia, apa cer? What the story, apa cerita ni?
Macam mana Allah menggunakan hamba dia? Dengar baik-baik. Kata Nabi, qala yuwaffiqahu li'amali salih qabla mautihi. Apa kata Nabi? Orang yang Allah sayang ini, Allah akan gunakan dia. Macam mana cara Allah gunakan dia? Allah akan jadikan dia orang yang banyak beramal sebelum mati. Saya ingat tuan-tuan biasa dengar kisah-kisah macam ni. Orang yang baik lepas tu meninggal. Dia jadi baik tu, setengah-tengah jadi baik dan buat benda baik, meninggal. Ini pilihan Allah. Ini hamba Allah paling beruntung lah. Paling beruntung. Kan bila dia meninggal, orang kan wawancara, orang tanya adik-beradik ke mak dia ke kenalan kan, arwah ni ada tak cerita-cerita sebelum dia meninggal? Itulah dia minggu lepas dia balik bawa makcik pergi makan, lepas tu dia ajak makcik semayang berjemaah. Tak pernah dia semayang sekali ni. Dia semayang lah pergi jemaah tu dengan makcik. Lama dah ajak-ajak dia menikah, tak pernah ni. Dia ajak semayang sekali, lepas tu itulah dia tanya apa lagi tak cukup dalam rumah ni, dia belikan. Macam dia tahu-tahu dia nak pergi dah tu. Rupanya memang ini ada disebut dalam hadis tuan-tuan. Rupanya orang yang banyak dia buat baik ni, petanda nak meninggal pun dia juga. Kalau bahasa Piramli ni, kau ni apa, buang tebiat nak mampus. Bahasa tu kasar, maksudnya ya. Kadang-kadang orang buat baik-baik ni, Allah benda yang dia tak pernah terlintas nak buat, tiba dia nak buat pula secara bersungguh. Dia kata kalau kita tak buat, siapa lagi nak buat? Kita buatlah, buat. Tengah sibuk nak buat, dia meninggal. Allah jemput dia. Pilihan Allah. Macam di Bandar Seri Putra baru ni, seorang dengar kan, masuk Facebook, masuk khabar, seorang haji tu rajin datang main jemaah. Orang biasa aja. Tapi tengah semayang, rakaat ketiga, rakaat kedua begitu lah, meninggal tengah semayang tuan-tuan. Ini satu keberuntungan lah, mulia lah. Awal tahun itu, seorang cikgu pencen di Kelantan, dia orang lepas main isyak, dia orang ada macam tadarus. Bukan Ramadan je, tak Ramadan pun dia orang tadarus. Orang lain tidur terus, dia tadarus. Ramai-ramai baca Quran, habis seorang kawan ni baca, seorang ni semak, gitulah. Patutnya cikgu ni giliran dia lepas tu, tapi dia cuik kawan sebelah. Dia kata, hamba baca dulu boleh? Bagi dia baca dulu boleh? Maknanya dia nak langkah dulu, dia nak baca dulu. Patut dia lepas tu. Kawan tu, beres, boleh. Dia membaca. Tengah baca meninggal. Berdebung jatuh, meninggal tengah baca Quran. Allah mulianya meninggal. Macam dia tahu dah dia nak meninggal. Dia nak meninggal tengah baca Quran. Dia pun tak tahu, tapi Allah pilih. Mulia kan tuan-tuan kan? Kita berdoa kepada Allah. Adalah di kalangan kita ni tuan-tuan, meninggal tengah semayang, amin. Meninggal tengah buat benda baik, meninggal tengah dengar ceramah, ada. Hidup lagi semua, insya-Allah ya. Kena tengok orang sebelah kok meninggal dah. Pekat semayang lah lepas ni kan. Begitu. Maknanya orang pilihan Allah. Tapi nak dapat darjat ini, amalkanlah paling tidak pun 9 yang kita sebutkan tadi itu. Insya-Allah termasuklah kita dalam senarai hamba-hamba Allah yang diredai Allah. Cukup sekadar ini saja dahulu perkongsian kita, sembang-sembang kita. Mudah-mudahan ianya memberikan manfaat kepada kita bersama. Sebelum berakhir, marilah sama-sama kita panjatkan doa pada Allah. Moga kita mendapat berkat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma aftah lana qulubana fi talabil ilmi warzuqna ikhlasu fihi wal amalu bihi wan nashru bihi hatta ya'tiyana al yaqin. Allahumma inna na'udzubika minal barasi wal junun wal juzam wa min sayyi'il asqam. Ya Allah, ampunkanlah dosa-dosa kami, ampunkanlah dosa-dosa kedua ibu bapa kami. Ya Allah, kurniakan kami ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik dan amalan yang diterima. Ya Allah, kami memohon berlindung padamu ya Allah daripada penyakit sopak, penyakit kusta, penyakit gila,
dan segala wabak-wabak yang berbahaya ya Allah, jauhkanlah ia daripada kami semuanya ya Allah. Ya Zal Jalali wal Ikram, rahmatilah para penyumbang-penyumbang, para orang yang bersedekah, yang tidak pernah kedekut untuk menyumbang ke jalan-Mu ya Allah. Rahmatilah hidup mereka ya Allah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah. Terima kasih banyak tuan-tuan. Kalau ada rezeki pagi esok, kalau sempat, kalau apa tu, jelah boleh tengok TV, tanyalah ustaz pagi esok saya. Doalah bagi bangun pagi esok. Ya, takat ni bangunlah. Yang tak bangun kau tengok ustaz lain, ertinya tak bangunlah malam ni. Tengok juga berdasarkan apa yang kita makan malam ni, insya-Allah ya. Terima kasih banyak sekali lagi pihak Surau Ar-Rahmah Cempaka Puri Nilai yang Allah izinkan kita dapat jumpa malam ni. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah SWT. Saya ucapkan kami Surau Ar-Rahmah mengucapkan terima kasih kepada Ustaz. Ustaz jangan semangat. Kemai.